Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So, memandangkan kita dah masuk bulan Ogos dan juga hampir dengan pelancaran rasmi iPhone 15 series, iaitu dijangka sekitar bulan September ni. So, based on news, tak ada lagi confirmation dia punya tarikh, tapi dari segi jangkaan mungkin dalam 12 ke 13 September ni lah. So, memang dah sangat hampir dengan pelancaran rasmi iPhone 15 series, dan aku pasti korang semua dah tahu kan dia punya leaks ataupun rumours mengenai rekaan, kamera, skrin dan banyak lagi perkara yang aku dah kongsikan dalam video sebelum ni. But untuk video kali ni aku bukan nak kongsi pasal leaks dia, aku nak kongsikan tentang jangkaan ataupun harapan aku ataupun upgrade yang patut Apple lakukan pada iPhone 15 series, especially untuk yang versi Pro tu. Dan aku rasa upgrade yang penting patut Apple lakukan pada versi kali ni adalah rekaan baru dan juga pilihan warna yang lebih menarik lah. So, kita dah nampak rekaan yang lebih kurang sama dengan iPhone 14 Pro sejak daripada iPhone 11 Pro lagi tau. 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro. Dah 4 generasi rekaan kamera masih sama. Looks, form factor pun masih sama. So, diorang just ubah sikit je rekaannya jenis boxy. Kalau tengok berdasarkan info leak sekarang ni, memang boleh nampak lah bahawa Apple mungkin akan ubah sikit saja shape untuk body iPhone 15 Pro. Cuma bonggol kamera masih sama. Dah berapa generasi dah kan. So, at least bagi rekaan yang baru ataupun ubah sikitlah kedudukan tu, menampakkan bahawa 15 Pro adalah sebuah iPhone yang betul-betul baru dia punya design tu. So, aku faham sebab apa Apple nak kekalkan, mungkin disebabkan oleh rekaan yang very iconic. Kita nampak itu adalah iPhone. Sekurang-kurangnya kalau bagi rekaan berbeza sikit, so dia akan memberikan impact lebih besar kot untuk 15 Pro, dan juga aku rasa sale tu akan lebih wow lah. Sebab kita excited tau dengan benda baru. Kalau benda yang sama, dia macam tak ada excitement yang besar sangat. So, kalau ada benda yang baru dan juga nampak lebih menonjol tu, aku rasa dia punya impact tu akan lebih besar berbanding dengan apa yang Apple pernah lakukan pada 13 Pro ataupun 14 Pro lah. Upgrade kedua yang patut Apple lakukan pada 15 Pro ataupun 15 Pro Max adalah pada bahagian kamera. So, kalau kita tengok sepanjang iPhone yang pernah dikeluarkan sebelum ni, memang ada jugalah perubahan ataupun kebolehan kamera yang dinaik taraf. Lagi untuk 14 Pro Max. Tapi masih tak cukup tau kalau kita nak bandingkan dengan phone Android. Aku rasa mungkin disebabkan kebolehan kamera pada phone Android ni terlalu power sangat, membuatkan iPhone 14 Pro Max tu terlalu biasa sangat dia punya kebolehan kamera. Yes, warna dia cantik. Cuma dari segi kebolehan zoom, dari segi details pada gambar, sensor dia dan banyak lagi lah kebolehan kamera, one step behind dengan phone Android yang aku rasa dah jauh ke hadapan dari segi kebolehan kamera tu sendiri. Lagi-lagi macam Samsung kan. Aku rasa upgrade paling penting sekali untuk bahagian kamera untuk 15 Pro nanti adalah pada bahagian kebolehan kamera, zoom dia dan juga periscope telefoto. So, untuk 14 Pro Max sekarang ni pun limit sehingga 3 kali optical zoom dan juga 15 kali digital zoom saja, tak lebih pada tu. So, untuk 15 Pro, kalau diorang masih kekalkan kebolehan zoom yang sama, aku memang sangat kecewa lah untuk 15 Pro nanti. Tapi, kalau diorang upgrade dekat bahagian tu, memang itu adalah benda yang positif untuk kebolehan kamera pada 15 Pro ataupun 15 Pro Max. The reason kenapa aku cakap bahawa Apple patut upgrade untuk kebolehan zoom pada 15 Pro adalah sebab dia punya details tu akan lebih baik walaupun korang zoom sehingga 5 kali ke 10 kali. Itu kalau optical lah. Tapi kalau digital tu, aku rasa dia akan memberikan satu features yang baru untuk iPhone, sebab sekarang ni pun limit sehingga 15 kali digital zoom saja kan. So that's why pentingnya kebolehan zoom pada iPhone ataupun pada phone Android sekarang ni. Sebab aku rasa bila dah gunakan phone Android, macam zoom tu satu benda yang dah patut ada. Yes, walaupun tak selalu gunakan, tapi at least ada bila kita nak gunakan. Sebab aku memang tengah enjoy gunakan optical zoom pada phone Android sekarang ni. 5 kali ke 10 kali tu memang dapat details building tu cantik gila kot untuk dia punya sharpness dan juga texture dia. So that's why kalau guna iPhone nak zoom tu memang hauk gila kot gambar dia kan. Upgrade ketiga yang aku rasa korang semua dah sedia maklum dan juga banyak dah leaks mengenai perkara ni, iaitu tentang penggunaan USB-C port pada iPhone 15 series. Dan kita pun tahu bahawa pihak EU dah push semua syarikat teknologi ni supaya menggunakan USB-C port menjelang hujung tahun 2024. So that's why aku rasa tahun ni memang tahun yang sesuai lah untuk Apple menggunakan USB-C port pada iPhone. So dah tak ada lagi Lightning port yang memang dah lama dah Apple gunakan pada iPhone sebelum ni kan. So dengan penggunaan USB-C port ni akan lebih dapat better fast charging wattage tu sendiri, sebab sekarang ni pun untuk iPhone bawah 30 watt kan. So at least kalau dapat USB-C port, dia akan bagi a better fast charging mungkin dalam 40 watt at least, dan akan lebih bersifat universal untuk korang nak charge almost every devices dekat dunia sekarang ni dengan port yang hampir sama, iaitu USB-C. Bukan lagi Lightning, bukan lagi micro USB. Pentingnya lebih bersifat universal. Korang boleh charge MacBook, korang boleh charge iPad, dan juga lepas ni mungkin korang dah boleh charge iPhone dengan USB-C port yang sama tanpa perlu bawa banyak kabel yang berserabut tu kan. Dan kita just tunggu lihat saja bahawa iPhone 15 series mungkin akan gunakan USB-C port ataupun sebaliknya, ataupun mungkin akan differentiate untuk basic model
Lightning port untuk Pro model saja USB port, ataupun mungkin juga kita akan nampak bahawa untuk Europe market saja akan dapat USB dan untuk market luar akan dapat Lightning port. So just tunggu dan lihat macam mana. Upgrade keempat yang patut Apple lakukan pada 15 Pro nanti adalah pada bahagian storage dia. So sekarang ni untuk 14 Pro dan juga 14 Pro Max, starting dia adalah 128GB, dan aku rasa untuk 128GB tu yes, mungkin akan memberikan option yang paling murah untuk orang nak gunakan 14 Pro dan juga 14 Pro Max. Betul, benda tu dah. Tapi aku rasa memang tak cukup kot untuk storage 128 pada versi Pro, sebab kita faham bahawa kamera pun dah besar, nak capture gambar, capture video sekarang ni pun dah ramai gunakan 4K video kan instead of 1080p. So 128 tu dah kurang relevan dah actually untuk yang versi Pro, tapi untuk yang basic mungkin masih okey lah. Macam dulu juga kita rasa 64GB tu dah cukup besar, tapi sekarang ni 64GB dah tak relevan untuk smartphone. So at least diorang bagi 128, dan aku rasa 128 pun dah start tidak relevan. So that's why kalau Apple buat starting storage untuk 15 Pro dan juga 15 Pro Max saja 256, much better, dan juga itu antara upgrade yang paling positif lah untuk versi Pro saja. So starting 256 ni dah memang cantik gila lah storage ni kan, sebab kita boleh pakai lama sikit dan worth it lah untuk harga yang kita nak bayar, amount yang besar kot untuk iPhone kan. Upgrade terakhir yang patut Apple lakukan sekarang ni untuk iPhone 15 Pro adalah pada bahagian Dynamic Island Display dia. So untuk 14 Pro, pertama kali Apple perkenalkan Dynamic Island Display, dan masa tu memang hype jugalah. Dan itu antara reason why kenapa orang nak upgrade daripada 13 Pro kepada 14 Pro, sebab Dynamic Island, dan juga disebabkan oleh dia punya kamera 48MP kan. So Dynamic Island ni aku rasa antara perubahan yang drastik untuk display 14 Pro, sebab dia mengubah cara kita nak menggunakan display iPhone. So instead of kita tengok notch yang besar kedabak tu, kita dah tengok Dynamic Island, dan juga kita boleh tengok ada info kat situ tau, yang boleh optimize dengan aplikasi dekat smartphone. Dan sekarang ni pun paling terbaru dengan aplikasi Instagram, kita boleh tengok masa kita upload story tu. So dia akan tunjuk lah dah upload ke berapa lagi persen kat situ kan. So itu antara optimization dengan aplikasi yang ada dekat iPhone sekarang ni. Cuma masih tak banyak lagi, tapi aku harapkan dengan adanya Dynamic Island Display untuk 15 Pro nanti, dia akan lebih banyakkan lagi features baru dan juga benda-benda menarik untuk kita nak explore dengan Dynamic Island. Sekarang ni pun aku rasa antara features yang agak hype juga, iaitu kita boleh share kontak melalui features iOS 17 dekat Dynamic Island Display. Untuk 15 Pro, kalau diorang bagi lebih lagi features baru untuk yang dihaskan pada 15 Pro saja, so aku rasa dia akan memberikan impact yang besar juga. Reason why kenapa nak upgrade daripada 14 Pro kepada 15 Pro. So guys, aku rasa itu saja antara upgrade yang aku rasa patut Apple lakukan pada 15 Pro, dan juga serba sedikit perkara yang korang perlu tahu mengenai iPhone 15 Pro yang akan dilancarkan sekitar bulan September ni. So untuk pendapat korang kan, apakah upgrade yang patut Apple lakukan pada 15 Pro? Aku tak harapkan sangat design tau, sebab design memang kita boleh expect bahawa Apple akan kekalkan rekat yang sama je macam 14 Pro. Cuma dia ubah sikit-sikit je, aku rasa warna dan juga dia punya rounded shape tu kan. But untuk rekaan drastik tu mungkin akan nampak at least pada iPhone 16 Pro nanti. So 15 Pro ni dia adalah a better version of 14 Pro saja. Dan lain tu mungkin minor upgrade yang korang akan nampak lah pada 15 Pro untuk korang nak beli, dan juga ada reason why kenapa korang nak beli berbanding dengan 13 Pro ataupun 14 Pro nanti. Okay? So guys, terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. So nak beli tak 15 Pro kalau harga dia cecah RM9,000? Cuba korang komen sikit.